Okey, baik. Kita tengok pada soalan yang pertama ya. Okey. Di mana dia punya subtopiknya adalah menentukan bilangan bilata bagi n objek yang berbeza. Okey, maksudnya dia bagi n objek lah. Okey, lepas tu kita kena susun semula. Okey, n objek tu yang diberi. Okey, jadi di mana soalannya adalah cari bilangan cara menyusun semua huruf, menyusun semua huruf dalam perkataan pijak. Perkataan pijak diberi tanpa ulangan huruf. Okey, maknanya huruf tu tidak boleh berulang Okey, bila kita nak susun semula, maka ada dua kaedah Kita boleh buatkannya jadi dua kaedah. Kita pakai hitam. Okey, di mana kaedah satunya adalah kita menggunakan kaedah Victoria. Okey, iaitu kalau dia ada 5, gunakan kaedah Victoria iaitu kalau ada bilangan huruf yang diberi ada 5, maka akan jadilah 5 Victoria. Okey, lepas tu kita terus terang kalkulator je. Dapat jawapan. Di mana 5 Victoria ni sebenarnya adalah 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nombor yang semakin berkurang dan capai 1. Okey, lepas tu jawapannya adalah 120 cara susunan. Okey, itu kaedah yang pertama. Kaedah yang keduanya adalah kita menggunakan rumus, menggunakan formula. Okey, di mana formulanya adalah NPN ataupun MPR. Okey, MPN ataupun MPR. Dua-dua ni sebenarnya sama je. Okey, N adalah jumlah bilangan pilihan yang diberi. Yang bawah ni adalah N ataupun R ni adalah bilangan pilihan yang kita nak ambil. Okey, jadi di mana yang diberi tu ada 5. Di mana kita kena ambil 5. Sebab dia kata nak susun semua huruf. Jadi kita kena ambil 5. Jadi jadilah 5P5. Okey, jadilah 5P5. Lepas tu kita tekan kalkulator sahaja. Bila tekan kalkulator ni, okey, pergi tekan, kita tekan 5. Lepas tu tekan shift darab. Maka dia akan dapat P. Lepas tu masukkan 5 lagi. Okey, jadi 5P5 bersamaan dengan 120. Okey, kalau dia dua-dua sama je sebenarnya Okey, ada juga dia soalannya dia beri bilang objek yang diberi dengan bilangan yang pilihan yang dia nak tu tak sama. Ada yang dia bagi 5 huruf tapi dia nak 3 je. Maka kita akan masukkan 5P3. Okey. Jadi itulah jawapan untuk soalan yang pertama Okey, satu lagi adalah kaedah apa tu? Betul satu lagi ada lagi satu. Kaedah ketiga adalah betul pentarapan. Okey, iaitu kita buatlah petak dulu, buatlah 5 petak. Okey, lepas tu kita akan masukkan petak yang pertama. Petak pertamanya disebabkan jumlah pilihannya ada 5. Jumlah pilihan ada 5. Jadi bila kita masuk petak pertama, kita akan masukkan 5 dulu. 5. Bila tak sini ada 5, ini adalah jumlah pilihan yang perlu kita yang boleh kita masukkan Jumlah pilihan yang boleh kita masukkan pada tempat pertama. Jadi ada 5 lah. Bila 1 dah dimasukkan, okey, dan kita nak isi tempat yang kedua, maka dia akan jadi cuma tinggal 4 pilihan sahaja. Sebab 1 dah diambil. Okey, lepas tu lepas 4, 3 pilihan saja untuk kita isi petak yang seterusnya. 2 dan akhirnya adalah 1. Inilah disebut sebagai kes tanpa ulangan huruf. Dan maksudnya huruf tu bila dah dimasukkan, dia tak boleh tanpa penggembalian. Dia tak boleh nak ambil semula. Okey.
Kalau ada soalan ni, ni bila awak bila awak maka akan dapat jawapan sama lah, 120 lah. Okey, kalau untuk case, kalau special case kalau dia bagi ulangan huruf dibenarkan berlaku untuk pijak. Okey, untuk pijak kalau ulangan huruf dibenarkan. Okey, maka akan jadi berapa jawapannya rasanya? Okey, berapakah cara susunan? Okey, kalau dia boleh ulang semula huruf tu, dia boleh jadi B, boleh jadi I, ataupun boleh jadi B, I, lepas tu B boleh dia apa tu? Dia boleh muncul 2 kali. Okey. Jadi di mana jumlah dia punya jumlah susunannya adalah okey, kalau guna kaedah betul, okey, betul pendarapan, maka bila kita nak isi tempat pertama, di sebaya 5 tu kita boleh jadikan pilihan untuk masukkan tempat pertama, maka dia akan jadi 5 lah. Okey, untuk tempat yang kedua, okey, juga akan jadi 5. Okey, sebab ulangan huruf boleh berlaku. Jadi dia tak payah nak ambilkan, nak keluarkan satu huruf. Okey, kalau tempat ketiga pun 5. Tempat keempat pun 5. Tempat kelima pun sama juga. Boleh jadikan 5 pilihan. Okey, maka dia akan jadi 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 ataupun bersamaan dengan 5 kuasa 5. Okey, sebab dia boleh isi 5 kali. Okey, jadi 5 kuasa 5. Jadi dapatlah jawapan. Jadi jawapannya adalah sangat-sangat besar. Okey. Jadi itulah perbezaan antara tambah ulangan huruf dengan urang huruf dengan lumpur bersama. Okey, jadi kita pergi kepada kes yang kedua. Okey, kes yang keduanya adalah senaraikan perkataan yang boleh dibentuk jika perkataan itu disusun secara kat sini ada dua ada dua boleh nampak tak? Okey. Kalau siapa yang tak nampak sangat tu, awak punya skrin tu maximize kan Maximize kan awak punya skrin tu. Okey, boleh Okey. Jadi apa yang dimasukkan dengan linear Linear tu maksudnya dia susun dalam sebaris. Linear maksudnya disusun dalam sebaris. Okey. Kalau bulatan maksudnya disusun dalam bentuk circle lah. Itulah bezanya. Okey, kalau jika satu perkataan nas diberi, okey, ada berapa cara susunan jika dia disusun dalam bentuk linear, secara linear. Okey, maka kalau kita gunakan kaedah penyelarian, maka dia akan jadi N, A, Z, boleh jadi N, A, Z kan. Ataupun kita ambil N dulu, tapi kita terbalikkan Z dengan A. Jadikan N, Z, A. Okey, lepas N dah habis, kita ambil mula dengan A pula. A, N, Z. Ataupun kita terbalikkan N dengan Z, A, Z, N. Kemudian boleh ambil Z pula sebagai permulaan. Okey, Z and A dan last sekali adalah Z A N, terbalikkan A dengan N. Jadi jumlah caranya adalah jumlah susunannya ada berapa ni? 6. Okey, 6 cara susunan kalau disusun secara linear. Okey. Ataupun kita boleh guna rumus P sama dengan N factorial. Okey, ataupun guna rumus NPN. Okey, mana-mana satu rumus. Okey, maka akan jadi disebabkan ada 3, kita ada 3 pilihan, N ada 3, N-nya 3. Maka kita letaklah 3 factorial, maka dapatlah 6. Kalau guna kaedah rumus Okey, untuk yang kedua, saya nak awak ambil perhatian bulatan ni. Okey, untuk bulatan bulatan tu dia tak ada titik permulaan Tak ada titik permulaan, dia ada penghujung. Okey, tak ada titik mula. Kalau linear dia kita nampak ini permulaan, ini penghujung. Kalau bulatan tak.
Okey, kalau bulatan kita tak nampak mana dan mana titik permulaannya. Kalau bulatan maksudnya kalau satu bulatan. Okey, nampak. Okey. Kalau ni bulatan ni, mana permulaan? Mana berhujung? Tak ada. Tah? Dia tak ada titik permulaan, tak ada penghujung. Okey, jadi bila kita masukkan nas ni, okey, kaedahnya akan jadi macam ni. Bila kita susunkan nas dalam bulatan, maka dia boleh jadi N A Z. Kalau kita duduk kalau contohnya dia nak duduk kat dalam satu meja duduk 3 orang. Okey, di mana kalau kita ikut arah jam Okey, di mana bulatan dia boleh ikut arah jam dan juga boleh ikut arah lawan jam. Okey, kalau kita ikut arah jam. Ini yang kita ikut arah jam. Boleh nampak tak power? Duduk. Ikut arah jam. Okey, maka susunan nas boleh jadi NAZ. Okey, lepas tu mungkin kita boleh baca daripada Z pula. Tadi kita baca daripada NAZ. Okey, mungkin kita boleh baca Z. Dia akan jadi ZNA. Dia akan jadi ZNA. Okey, dia boleh jadikan ZNA Okey, ataupun kalau kita tengok ambil A tu sebagai permulaan, tadi kita ambil N kalau sebagai permulaan dia akan jadi NAZ. Kalau ambil Z sebagai permulaan dia akan jadi ZNA, akan jadi ZNA. Kalau ambil A tu sebagai titik permulaan dia akan jadi AZN. Okey, jadi bila dia duduk je, satu cara dia duduk, dia dapat 3 cara berbeza. Okey. Jadi okey untuk siapa kalau untuk siapa yang tak berapa jelas macam cara dia duduk saya tunjukkan satu. Tunjukkan apa tu? Macam ni Katakan ada duduk bulat N A Z ikut jam. Okey, katakanlah 3 orang duduk macam ni. Okey, maka kita boleh ada satu cara susunannya adalah saya nampak ke mana ni? Bolehlah sini dah. Ini adalah NAZ kan? Okey, tapi sekarang kita kalau kita pusingkan okey, dia akan jadi ZNA pula. Kalau kita pusingkan lagi kita akan nampak AZN. Okey, kita nampak AZN. Okey, jadi cuma satu kaedah susunan kedudukan kita akan nampak 3 Sebenarnya dia akan terus boleh bentuk 3 cara berbeza Ini satu lagi apa ni? AZN. Okey, kalau ikut lawan jam, ikut arah jam. Jadi ini akan dikira sebagai satu cara. Semua sekali ini akan dikira sebagai satu cara susunan sahaja. Di mana cara ini dia akan jadi N A Z N A dengan A Z N. Ini kira satu je. Okey, jadi kalau kita ambil baca secara lawan jam pula. Okey, secara lawan jam. Lagi kita buat ikut jam kan, kita baca ikut jam kan. Sekarang cuba kita baca lawan jam. Okey, bila kita baca lawan jam, maka NAZ tu kita akan baca sebagai ZAN pula. Okey, tengok apa berlaku kalau kita baca lawan jam. Maka dia boleh jadi ZAN. Okey, kalau kita mula baca daripada Z, okey, dia akan jadi ZAN atau dia juga boleh jadi NZA. Dan last sekali dia boleh jadikan ANZ.
Okey, jadi bermakna kalau ini kita sekarang ni dia terbalikkan, kita bacakan terbalik. Ikut lawan jam. Maka semua dia akan terbalik pula. ZAN, ANZ dengan NZA. Okey, jadi ini dikira sebagai satu cara susunan. Ini dikira sebagai satu cara susunan sahaja. Okey, maka akhirnya kita akan tampakkan maka jumlah susunan jika disusun dalam bulatan untuk 3 huruf, okey, maka dia cuma akan dapat 2 susunan sahaja. Okey, di mana dia cuma akan dapat 2 susunan sahaja. Itulah untuk konsep susunan bulatan Ini pun kira satu je. Ini adalah ikut arah lawan jam. Okey, ini pun adalah satu cara susunan. Okey, jadi di mana jumlahnya adalah jumlah susunan untuk bulatan. Ini untuk bulatan ya, untuk kes untuk bulatan. Okey, jadi jumlah susunan untuk bulatan adalah untuk susunan dalam bentuk bulatan adalah 2 susunan sahaja. Okey, jadi itulah dia. Okey, kat sini kita balikkan dia akan jadi ZAN, ANZ dengan NZA. Okey, kalau untuk ini ada akan dapat 6. Okey, kalau untuk bulatan NNZ dengan ZNA dengan AZN. Ini kita satu. Okey, ini kita satu je. Lepas tu ANZ dengan ZAN. Okey, ini akan kira satu lagi. Okey, susunan. Jadi jumlahnya susunannya adalah 2. Okey, baik. Lepas tu saya nak buat cat air. Okey. Jadi di mana untuk bulatan, okey, dia ada satu rumus ya. Okey, tolong catatkan rumus ni. Okey, dia ada satu rumus untuk bulatan ni. Okey, rumusnya adalah Pilato-nya adalah untuk mencarikan cara susunan Pilato, dia adalah sama dengan n factorial. Okey, di mana n factorial sebenarnya dia sama dengan apa tu, sama dengan linear sama. Cuma kita tambah lagi bahagi dengan jumlah pilihan. Bagi dengan n. Bagi dengan n. Itulah rumusnya. Untuk bulatan, n factorial bahagi dengan n. Okey, jadi di mana kita kalau untuk topik ni kita bukannya nak nak susun kan. Okey, bukan kita suruh susun. Kita cuma nak dapatkan dia punya bilangan cara susunan. Okey, jadi di mana bila kita nak jumpa je soalan bulatan, maka kita akan apply formula ni. Okey, tapi kena tambahlah kita guna factorial, n factorial bahagi dengan n. Okey, contohnya kalau ini ada 3 kan, maksudnya jumlah pilihan ada 3. Maka dia akan jadi P sama dengan 3 factorial bahagi dengan apa? Bahagi dengan jumlah bilangannya. Kalau ada 3, bahagi 3. Tapi tambah factorial dan yang bawah tu tak boleh factorial. Okey, maka akan jadi bila 3 factorial, 3 factorial jawapannya adalah 3 kali 2 kali 1. Maka jawapannya 6. Bahagi dengan 3. Maka akhirnya jawapannya akan dapat 2. Jawapannya akan jadi 2. Maka sama dah dengan jawapan ni. Jawapan yang kita carikan tadi. Okey, jawapannya adalah sama dengan 2. Okey, baik. Okey, tolong catat dah ini Tolong catat Okey. Nanti awak boleh tengok semula lah. Okey, boleh tengok semula video ni. Okey, di mana kita akan terus pergi ke
soalan yang seterusnya. Okey, untuk soalan ni, menentukan bilangan pilihan tu pakai n objek yang berbeza, diambil r objek pada satu yang sama. Maksudnya jumlah pilihan jumlah bilangan yang objek yang diambil tu tak sama dengan jumlah pilihan yang diberi. Maksudnya dia bagi 5 tapi kita nak ambil 3 je contohnya. Okey, jadi diberi satu perkataan bijak. Okey, satu perkataan bijak diberi. Okey. Berapakah bilangan pilihan yang diperoleh sekiranya 3 huruf dipilih dan diatur dalam bentuk linear dan bulatan? Okey, linear dan bulatan. Okey, baik. Okey, jadi linear. Apakah formula linear ni? Linear ni formulanya tadi apa? Okey, formulanya tadinya adalah, okey, kalau ini adalah dia adalah n dengan r-nya, dia gunakan nr. Jadi formula adalah NPR. Okey, formulanya adalah MPR. Jadi di mana kita boleh gunalah dua kaedah. Okey, boleh guna dua kaedah. Kaedah pertamanya kita gunalah pelampaan. Macam tak lampak. Okey, kaedah pertama kita guna rumus ya. Rumusnya adalah NPR. Okey, yang ni tak boleh kita nak guna MPN sebab dia bukan nak ambil semua Okey. Jadi di mana n tu bermakna jumlah pilihan jumlah bilangan huruf yang diberi. Jadi ada 5 kan? Jadi n-nya ada 5. Okey, di mana dia nak susun dalam 3 huruf sahaja. Bermakna r-nya adalah sama dengan 3. Daripada 5 tu dia nak ambil 3. Okey, maka dia akan jadi 5p3. Okey, maka kita boleh tekan kalkulator. Okey, bila kita tekan kalkulator, maka dapatlah 60 cara. Okey, di mana saya nak juga ceritakan sikit tentang formula pakai MPI. Okey, MPR ni sebenarnya tak ada formula tak? Dia ada rumus. Sekiranya contohlah, okey, kadang-kadang dia punya kalkulator rosak. Okey, contoh kalkulator awak rosak. Okey, pada masa ujian tu, Baxter tu. Macam mana awak nak selesaikan soalan ni kalau tanpa kalkulator? Okey, jadi di mana MPR-nya, ini pun awak boleh buku dah adalah formulanya. Okey, MPR di mana dia berumus adalah N factorial bahagi dengan N tolak R factorial. Okey, inilah rumusnya. Jadi bermakna kalau dia akan tingkat 5p3, maksudnya n tu 5. Maka akan jadi 5 factorial bahagi dengan 5 tolak 3 factorial. Okey, maka dapatlah 5 factorial bahagi dengan 2 factorial. Okey, apa tu 5 factorial? 5 factorial adalah persamaan dengan 5 kali 4 kali 2, 3 kali 2 kali 1. Bagi dengan kalau 2 factorial, 2 kali 1. Okey, maka yang hujung ni yang sama boleh kita potong. Maka last kali dapatlah 5 kali 4 kali 3. Jadi jawapan yang 54, 20, 20 kali 3, 60. Okey, kalau ini kira secara manual lah. Okey. Jadi kaedah yang keduanya adalah menggunakan betua pentarapan isi tambah kosong. Okey, mula-mula ada 5 kan? 5. Ada 5, kita isi 5 lah pada peta pertama. Disebabkan ini case tanpa ulangan. Okey, maka bila satu huruf tadi dimasukkan, maka huruf itu tidak boleh dikembalikan semula. Okey, maka tinggal lagi 4 pilihan untuk isi tambah tambah kedua dan seterusnya tinggal lagi 3. Maka tarafkan dapatlah 60. Di mana time preference tu awak boleh guna mana-mana satu kaedah Okey, kadang-kadang ada case tertentu dia boleh gabungkan dua-dua cara. Dua-dua kaedah boleh gabung sekali dalam satu case Okey, ikutlah kesesuaian.
Okey, soalan yang seterusnya adalah, macam mana nak susun dalam bentuk bulatan pula? Okey, kalau untuk bulatan tu, okey, kalau kita tengok pada soalan case tadi tu kan. Ni. Okey, kalau tengok ini, dia punya bulatan dia ni formula kan. Okey, formulanya adalah P sama dengan N faktorial. N faktorial maksudnya ini dia susun semula semua objek yang diberi. Okey, bahagi dengan bilangan N kan. Kalau yang ini pula, ini, okey, ini sama je. Okey, tapi kita kena ubah sesuai dia punya rumus. Okey, dia punya rumus kita kena ubah sesuai sikit. Okey, maka untuk mencarikan jumlah susunan yang disusun dalam bulatan, maka dia akan jadi disebabkan bukan semua lumpur yang dia akan nak susun tau. Dia cuma nak susunkan 3 je. 3 huruf yang dia nak ambil. Okey, maka formula yang akan jadi NPR bahagi dengan NPR bahagi dengan bilangan yang dia nak ambil. Okey, maksudnya awak kena carilah susunan tersebut sekali. Maksudnya ini, dia sama dengan linear. Dia kena buat linear dulu sebenarnya. Dia boleh buat linear dulu, baru dia bahagi dengan jumlah apa tu? Jumlah pilihan yang dia nak ambil. Okey, kalau bulatan dia sebenarnya atas tu ada linear tau. Dia atas tu linear. Okey, tapi dia kena bahagi lagi satu lagi. Bahagi dengan jumlah bilangan yang dia ambil. Okey, jadi akan jadi NPR kita tengok yang tadi tu 60 kan. 60 bahagi dengan berapa? 3. Maka jawapannya adalah 20 cara susunan. Okey, kalau kita nak guna formula, kalau guna manual boleh. Pakai manual pun boleh sebenarnya. Okey, cuma kita gabungkan NPR ni bahagi dengan R lagi sekali. Bila NPR bagi dengan R, dia akan jadi N faktorial bahagi dengan N tolak R faktorial. Ini adalah untuk NPR kan. Kalau dia bahagi dengan R, dia bahagi lagi sekali R, maka R tu, sebab dia bahagi lagi sekali, maka R tu akan dekat sini. Dan R tu akan dekat sini. Okey, jadi contohnya kalau 1/2 bahagi dengan 3. Okey, sebab 1/2 ni bila bagi 3, maksudnya dia akan bagi berapa? Dia akan bagi 6 Dia akan bagi 6. Okey, jadi kalau you gunakan cara kerja, dia akan jadi bahagi 3. Iaitu bagi 3 tu akan jadi 1/3. Maka dia akan jadi gabungkan lah. Dia akan gabungkan. Jadi ini rumusnya. Okey, kalau untuk siapa yang tak ada kalkulator lah. Okey, tapi rumusnya awak kena ingat sebenarnya awak kena ingat. Okey. Kita akan terus pergi kepada soalan 4 Soalan 4. Tanpa menggunakan kalkulator, cari nilai bagi ni saya tak letak. Sebab tadi setap saya tak jumpa lah yang dia dalam Word tu, tak tahu macam mana nak keluarkan simbol apa tu, permutation tu. Okey, pilih atur. Okey, kalau kuasa okey. Kalau kuasa boleh. Tapi yang ini dia punya command tu kat mana saya tak jumpa Okey, katakan saya tak nak besar sangat lah. 5P2 lah contohnya. Sebab nombor ada atas dan bawah ni saya tak jumpa lah kat Word tu. Macam mana nak sana type. Okey, jadi saya tulis je. Jadi 5P2, okey kita gunalah kaedah. Kalau tanpa guna kalkulator maksudnya sekiranya kalau tak ada kalkulator, maka kita guna formula N faktorial bahagi dengan N tolak R faktorial. Okey, kalau 5P2 maka jadi 5 faktorial bahagi dengan 5 tolak 2 faktorial. Okey, jadi 5 faktorial bahagi dengan 3 faktorial. Okey, maka sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial bagi 3 faktorial. Okey, maka sama dengan 20.
Boleh faham tak apa yang saya buat kat sini? Boleh. Oh, Boleh, sir. boleh. Boleh, Okey, baik. Boleh, Kenapa saya letak di cafeteria? Sebab nak samakan dengan pembawah dia. Yes, very good. Jadi tak payahlah awal-awal nak huraikan, tak payahlah awalan tulis macam-macam 3, 2, 1. Bahawa sedangkan bawah pun sama 3, 2, 1. Okey, bila kita buat sampai 3 ni, terus kita samakan supaya nanti 3, 3, 2, 1 pun sama juga kena potong nanti. Jadi tak payahlah kita nak panjangkan. Very good, pandai. Okey, soalan nombor 5 . Okey, hari ni saya nak habiskan pilato tak banyak lagi. Okey. Nadia memberi 12 butir manik berbagai warna di pasar kraft tangan Kota Kinabalu dan bercadang untuk membuat seudas gelang. Nadia mendapati bahawa gelang tu hanya memerlukan 8 butir manik sahaja. Berapakah bilangan pilato untuk menghasilkan gelang tersebut? Okey, baik. Yang ini bila dia buat gelang tu, okey, gelang ni mestilah bentuk apa? Dia mesti berbentuk berapa dah? Saya tak kira. Mesti berbentuk bulaan. Okey, jadi kat sini kita guna bulatan. Bulatan Kita kena susun dalam bentuk bulatan. Okey, cuma apa bezanya yang ini dengan yang sebelum ni? Okey, dengan yang sebelum ni. Okey, dengan bulatan ni, dia ada perbezaan Perbezaannya apa? Perbezaannya adalah ini dia tidak perlu mengambil kira arahnya. Okey, tidak mengambil kira arah. Tidak mengambil kira arah arah susunan. Sebab untuk manik ni sebenarnya kalau dia beri manik yang sama manik yang sama, dia kiri dengan kalau dia ikut kiri ke ikut arah jam ke ikut lawan jam tu sama saja. Okey, dia akan jadi sama. Jadi di mana maka rumusnya untuk kita mengirakan susunan manik ni, okey, adalah dia berumusnya. Okey. Okey, baik. Okey, dia berumus untuk susunan manik Okey, iaitu sama dengan kalau yang ikut yang tadi tu rumusnya adalah MPR bagi dengan N kan, bagi dengan A kan. Okey, yang A tu kalau dia ambil kira dia punya arah. Okey, kalau ini dia ambil arah. Dia ada ambil kira arah. Okey, ini arah penting. Okey, di mana arahnya sama ada dua arah sama ada dia ikut jam ataupun lawan jam. Ikut jam ataupun lawan arah jam. Apa yang saya buat? Ini bukan manik sorry Okey, kalau untuk manik pula, okey, di mana disebabkan pada dia ikut jam ke lawan jam pun sama saja. Okey, maka dia punya rumusnya akan jadi MPR ber A bahagi dengan 2 lagi. Okey. Yang ini adalah formula yang tidak mengambil kira arah susunan. Dia bahagi lagi 2. Okey, maknanya dia sama. Dua-dua ni dia sama je. Ikut arah jam ke lawan jam sama je. Okey, jadi di mana rumusnya akan jadi dia punya penyelesaiannya akan jadi Okey, di mana jumlah N adalah 12. Okey, tapi dia nak ambil 8 je kan? Dia nak ambil 8. Jadi A-nya sama dengan 8. Okey, maka dia akan begitu kita terus masukkan dia akan jadi 12 P8.
bahagi dengan 28. Okey, yang ni kita boleh guna kalkulator pun boleh. 2 pi 8 Kalau 2 pi 8 maksudnya 12 faktorial tolak dengan 12 faktorial bahagi dengan 12 tolak 8 faktorial. Banyak ni, besar ni. Ini besar ni. Okey, ini berapa dah? 12 pi 8 bahagi dengan 2 bahagi lagi dengan 8. Oh, wow. Okey, jadi jumlah cara susunan adalah 1,247,400. Cara susunan manik tu. Okey. Okey, soalan yang kelima. Kita pergi kepada soalan yang ke-6. Okey, soalan ke-6. Menentukan bilangan pidato bagi n objek yang melibatkan objek sejaman. Okey, yang itu yang saya tak sempat nak ajar objek sejaman Okey, objek sejaman maksudnya objek tu berulang. Objek dia bagi objek yang berulang. Maksudnya objek yang sama diberi. Okey, soalan 6. Hitung bilangan cara yang menyusun huruf-huruf daripada perkataan cemerlang dan dedikasi. Okey, kita pergi kepada cemerlang dulu Kita buat cemerlang dulu. Okey, jadi yang pertama, apa yang kita buat? Kita seperti nak susun semula. Okey, susun semula maksudnya dia susun semua sekali. Okey, objek yang diberi tu kita kena susun semula. Jadi kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 Ada 9 objek. Okey, di mana kalau kita nak carikan pidato, okey, biasa kita akan carikan 9 faktorial kan? Seperti susun semula. Okey, kalau 9 faktorial ni adalah untuk untuk objek yang berbeza. Okey, objek yang berbeza kita boleh gunakan 9 faktorial. Objek berbeza. Okey, kalau sekiranya kalau dia berlaku objek secaman. Okey, maksudnya dia ada objek yang sama Okey, maka formula yang sama je. Kita akan guna n faktorial. Kita cari yang objek yang berbeza, lepas tu bahagi dengan objek yang sejaman. Okey, objek sejaman. Apakah objek sejaman kat bawah? Okey, objek sejaman yang kita akan letaknya sebagai A faktorial, B faktorial, mungkin sebab dan sambung. Okey, sebab mungkin objek sejaman yang lebih dari satu jenis. Mungkin ada dua huruf yang sama. Okey, dua jenis huruf yang sejaman dan sebagainya. Okey, kalau dia satu, maka awak tanda A je lah, A faktorial. Kalau ada dua huruf yang sama, maka tandalah P. Okey, masukkan P. Lepas tu kalau ada lagi, maka dia tanpa sambung lah. Okey. Di mana A dan P ni adalah objek bilangan objek sejaman. Okey, jadi apa itu A dengan P ni? Okey, apakah objek sejaman ni? Kalau cemerlang ni. Kalau cemerlang, bila kita tengok kat sini, okey, P yang sejaman kan? CMRLANG. Okey, yang lain tak. Okey, maksudnya dia cuma satu je. Kalau cuma satu, kita ambil A je lah, B tak payah. Okey, maka kita tulis kat situ. Okey, objek sejaman, apa tu? E kan? Sama dengan 2. Bilangan objek sejaman. Huruf E sama dengan 2. Bagi E lah, sama dengan 2. Ada 2. Maka kita buatlah, gantikan A tu sampai 2 lah. Maka P sama dengan ada 9 objek yang akan disusun semula, di mana ada E itu adalah sejaman. Ada 2 kali. Jadi 2 faktorial. Okey, maka akan jadi kalau tak guna kalkulator boleh. Boleh tak guna kalkulator? Boleh. 9 faktorial bahagi dengan 9 tolak 2 faktorial. Okey, maka jadi 9 faktorial bahagi dengan 7 faktorial. Maka sama dengan 9 kali 8 kali 7 faktorial.
Maka tapalah 9 kali 8, 72. Okey, ini yang kaedah tak guna. Kena Tak jawab. guna. Yep. Kenapa dia kena guna macam orang kata apa macam yang ni um, kita pilih benda yang berbeza dia punya rumus dia tu. Yang ni. Bukan yang ni yang kat bawah-bawah sini. Ya, Kenapa 9 Kan tu nak lepas dua answer? Yang mana? Yang ini. bagus orang selalu Ya, tanyakan kenapa untuk aku. 9 tu? Oh, ya. Tanya. Kenapa 9 blok 2? Alah, shocknya saya. Okey, bagus. Tak boleh 9 blok. Sebab ini bukan formula P kan? Alah, okey, baik. Pasal buat silap pula. Okey. Bagus. Tanya. Okey, ini tak payah. Kalau kena yang P ni baru, ni. Okey, baru kita perlu tolak. Kan ini tak payah tolak. Okey, bagus. Okey, ini banyaknya 9. Tak payah, ini guna kalkulator. Pening saya. Kalkulator ya, faktorial ini. Okey, 9 faktorial bagi dengan 2 faktorial. Wow. 181,440 cara. Okey. Okey, kita akan terus pergi ke kita akan sambung ya. Okey, satu lagi dedikasi. Okey, dedikasi objeknya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 N8. Okey, lepas tu dia punya secamannya ada D ada 2. Lepas tu T ada 2 kan. Lepas ada lagi I juga ada 2. Okey, ini secaman ni. Okey, maka rumusnya akan jadi 8 faktorial sebab 10 sekali 8 kan, bahagi dengan secaman ada 2 huruf, ada 2 jenis huruf, satu D ada 2, I pun ada 2. Okey, jadi itulah dia. Okey, lepas tu selesaikan 8 faktorial bagi 2 faktorial, lepas tu dibahagi lagi dengan 2 faktorial kan. 10080. Okey. Yang ni 2 ni maksudnya dia ada I tu ada 2 Kalau I tu ada 3, maka tulis saya tukar jadi 3 lah. Okey, dah selesai secaman. Okey, kita pergi kepada bahagian last sekali. Okey, menyelesaikan masalah yang melibatkan pilato dengan syarat tertentu. Apa itu syarat tertentu Soalan nombor 7. Cari bilangan cara menyusun perkataan daripada race yang bermula dengan S. Okey, baik. Okey, dia nak susun semula perkataan race tu. Jadi kita nak guna 2 kaedah lah. Okey, di mana awak boleh pilih mana-mana satu kaedah Okey, race tu ada 4 Okey, kaedah pertama saya guna kaedah kaedah apa? Kaedah formula. Okey, saya guna formula dulu Okey, susun kepada 4 petak. Okey, di mana syarat yang dikenakan pada petak yang pertama. Okey, di mana yang ini dia mesti masukkan S. Hanya S yang boleh masuk di dalam petak yang pertama. Okey, jadi bila hanya S yang boleh dimasukkan ke dalam petak pertama tu, maka bila guna formula, maka formulanya akan jadi MPR. Okey, S. Ada berapa jumlah bilangan S? S tu cuma ada berapa? S tu cuma ada daripada jumlah pilihan diberi, S cuma ada satu je. Maksudnya S tu ada satu pilihan sahaja. Lepas tu nak isi pada berapa tempat? Dia nak isi pada satu tempat je. Maksudnya A tu sama dengan 1. Okey, jumlah pilihannya ada 1 sebab S tu cuma 1. Lepas tu dia nak masuk dalam satu tempat.
Ini adalah pilihan, jumlah pilihan. Okey, maka ini kita akan masukkan 1P1. Okey, darab dengan yang ini pula yang lain. Okey, yang lain tu adalah tambah syarat. Okey, tambah syarat. Dia tak kisah pun dia nak letak apa-apa. Okey, tapi disebabkan tadi S tu kita dah masuk kan. Kita dah masukkan S kat tempat pertama, maka S tu kena buang. Sebab ni case adalah case tanpa ulangan. Okey, maka S tu akan buang. Bila S dah buang, sebab dah masukkan tempat pertama ni, maka tinggal lagi berapa pilihan yang ada. Maka dia cuma tinggal lagi ada 3 pilihan. Okey, cuma tinggal 3 pilihan saja untuk masukkan dalam berapa tempat? Untuk masukkan dalam 3 tempat. Okey, maka akan jadilah 3P3. Okey, yang ni akan terus kita isikan 3 lah, 3P3. Maka akan jadi tekan kalkulator lah. Okey, lepas tu boleh tekan kalkulator. Ini 1P1, 1. 3P3, 3 faktorial bagi dengan 3 tolak 3 faktorial. 3P3 sama dengan 3 faktorial bagi dengan 3 tolak 3 faktorial. Okey, sebab rumusnya adalah MPR kan. Kalau saya guna manual kalau you nak apa pun boleh guna kalkulator. Okey, 3 faktorial bersama dengan 0 faktorial. Bagi dengan 0 faktorial sama dengan berapa? 0 faktorial sama dengan 1 kan? 1 faktorial dengan 0 faktorial adalah bersama 1 Dia tak bagi 0 Jadi dapat 6. 6. Ini P1 ni 1. Jadi jawapannya 6 Ada 6 kaedah. Okey, kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua, ni pun ramai yang guna. Dia guna berdua pentarapan. Okey, macam mana pun mesti buat kotak Dan guna kaedah 1 ke, guna kaedah 2 ke, kotak mesti kena buat dulu. Okey, lepas tu kita dah boleh sama juga kita nak masuk S kan, kita asingkan lah. Sama tadi lah kita asingkan. Okey, S. Lepas tu ini adalah kalau guna kaedah pentarapan, okey, kita kena isikan jumlah pilihan dalam kotak tu. Kalau S tu disebabkan dia cuma satu je. Disebabkan S tu cuma satu, maksudnya satu je lah pilihan yang boleh kita masuk. Okey, bila dah masuk kena buang S tu. Okey, lepas tu ada lagi berapa? Ada lagi 1, 2, 3. Ada lagi 3 pilihan. Tinggal lagi 3 pilihan untuk masukkan kotak di belakang tambah syarat. Okey, jadi di mana kalau 3 tu akan jadi 3 faktorial lah. Boleh jadikan ini sebagai 3 faktorial sebab 3, 2, 1. 3 lepas tu makin kurang 2 makin kurang 1. Okey, ataupun 3 faktorial pun boleh kat sini. Ini boleh jadikan 3 faktorial. Okey, maka akhirnya 1 kali 3 faktorial ataupun 1 kali 3 kali 2 kali 1. Okey, maka jawapannya 6 juga. Okey, jadi boleh guna mana-mana satu kaedah. Okey, soalan nombor 8. Berapa banyak lombor genap 5 tiji antarabad dibentuk daripada tiji-tiji 8, 3, 4, 6 dan 5? Boleh 6 dan 5 jika ulangan tidak dibenarkan. Okey, jadi lombor tu tak boleh berulang lah. Dia nak apa? Jadi kat sini dia nak lombor genap 5 tiji. Okey, jadi kat sini kita kena bentukkan lah sebab dia nak 5 tiji kan. Jadi kita buat 5 tiji. Ink dah habis. Okey. Jadi di mana 5 tiji Jadi dia nak apa? 5 tiji dah nombor genap. Okey, jadi nombor genap tu syarat tu kenakan pada nombor hujung. Okey, sebab nombor hujung dia akan kita bezakan ganjil ataupun nombor tu adalah ganjil atau genap. Contohnya 110. Okey, 1573. Okey, yang akan kita tentukan nombor tu adalah genap atau ganjil. Kita tengok nombor yang hujung, nombor belakang.
Okey, depan tak kisah. Jadi kita nak letak, kita kenakan syarat pada petak yang belakang sekali. Okey, disebabkan dia nak kenap. Bila dia nak kenap, maksudnya jumlah pilihan nombor kenap je. Apakah nombor yang boleh kita masuk ke nombor belakang? Iaitu 8, 4 dan 6. Okey, dari sini kita boleh masukkan 8, 4 dengan 6. Maksudnya jumlah pilihannya adalah 3. Okey, di mana ada 3 kan? Okey, nak berapa kotak yang kita masuk? Kita cuma masuk satu kotak je. Jadi A-nya semua 1. Cuma satu tempat yang perlu diisi. Jadi bila kita gunakan formula, maka dia akan jadi 3P1. Ada 3 pilihan, 3 nombor kena masukkan dalam satu tempat. Okey, kita harap dengan yang depan pula. Kita tengok yang depan. Okay. Bila satu lumpur yang diambil, jangan lupa awak kena buang satu lumpur. Lumpur kenap ni kena buang mana-mana satu. Okey, contohnya kalau saya buang 8. Okey, 8 dah dibuang. Jadi lumpur pakinya termasuk dengan lumpur ganjil. Lumpur pakinya kena isi ke depan. Okey, kononnya kalau 8 yang dibuang. Dia boleh buang 8, boleh buang 4, boleh buang 6. Okey, buang mana-mana satu. Okey, sebab dah isi kat lumpur belakang. Okey, jadi yang pakinya adalah tingkat 4 kan. Okey, iaitu 3, 4, 6, 5. Jadi pakinya ada 4. Okey, jadi nak isi berapa tempat? Nak isi kat 4 tempat. Bila 4 pilihan nak isi kat 4 tempat, maka kita boleh gunalah 4 faktorial. Jadi kat sini kita boleh guna 4 faktorial. Dah gabung. Boleh gabung sebab petua pendapat dengan formula boleh gabung sekali. Okey, ataupun boleh guna 4P4. Ada 4 nombor pilihan boleh nak masuk dalam 4 tempat. Okey, jadi itulah dia punya cara kerja. Okey, jadi kalau gunakan rumus kalau gunakan petua kalau nak gunakan petua pendaraban, okey, di mana ada 3 pilihan. Okey, 3 pilihan untuk lumpur kenap. Jadi isi 3 lah. Okey, bila dah isi 3, ada 3 kan. Jadi buang 1. Kalau buang 1, bila buang 1 tinggal berapa? Tinggal 4 je. Pakinya ambil 4 untuk isi ke depan. Jadi 4, 3, 2, 1. Ataupun 4 faktorial kali 3. Ini 4 faktorial. Okey, jadi jawapannya 4, 3, 2, 24. 24 kali 3, 72. Okey, jawapannya 72. Okey, tak ada masalah. Kalau ada masalah, you tanya tau. Okey, saya akan teruskan. Cari bilangan cara lompok 4 digit. Okey. Yang boleh dibentuk daripada digit-digit 1, 2, 3, 4, 5, 7 dan 9. Jika digit yang dibentuk, mestilah lompok ganjil dengan keadaan tiada digit yang berulang. Macam sama tadi je. Kan? Alah, kenapa saya buat lagi satu soalan lebih kurang sama je. Cuma beza dia nak 4 digit. 4 digit lepas tu lompok ganjil. Lompok ganjil maksudnya ini yang sama lah. Jadikan ganjil lah. Okey. Rasanya tak ada masalah. Saya dah ada buat bentuk soalan sama. Okey. Kita terus kepada 2 soalan last. Okey. Soalan 10 Okey, saya nak ambil perhatian pada soalan 10 ni. Cari bilangan cara susulan berbeza yang mungkin bagi semua huruf dalam keadaan suasana jika huruf vokal sentiasa bersama. Huruf vokal sentiasa bersama bagi berkaitan suasana. Okey, berkaitan suasana ni, vokal sentiasa bersama. Susun semula. Okey. Jadi di mana untuk soalan ni bermakna kita kena buat berapa petak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 petak. Okey, kita kena buatkan 7 petak. Okey. Jadi di mana kat sini dia kata vokal mesti susun sekali bersama. Okey, macam kita kalau lelaki dengan perempuan,
Okey, kalau keluar beramai-ramai, perempuan tu biasalah dia akan duduk bersama, lelaki akan duduk bersama. Itulah kesnya. Okey, dia tak boleh berpisah Bila worker tu nak duduk bersama, maka kita keluarkan worker dulu. Okey, contohlah workernya apa? Worker UAAA kan? Okey, UAAA lah. Okey, worker tu UAAA. Jadi saya letak yang AAAU lah. Okey, ini yang bersama. Okey, lepas tu SSN. Okey, yang tinggal ada SSN lah. Sebab ni adalah konsonan kan. Okey, baik. Jadi di mana? Okey, yang pertama, kita nak buat apa? Kita akan susun. Kita akan angkat ni yang sebagai satu je. Sebagai satu tempat sahaja. Sebab dia memang kena bersama. Okey, dia memang kena bersama. Dia tak boleh berpisah. Jadi saya angkat ni sebagai satu je tempat. Okey, satu tempat je ni angkat sebagai satu tempat. Lepas tu ni 2, 3 dan 4. Ini 1, 2, 3 dan 4. Okey, worker dia kita letaknya sebagai satu. Okey, jadi jumlah pilihannya akan jadi bilangan susunannya akan jadi 4. Okey, kita akan angkat ni letaknya sebagai satu dulu. Ini kita biarkan dulu. Okey. Lepas tu, macam mana kita ada cara nak susunkan semula? Okey, cara kita nak susun semula adalah sama dengan formulanya apa? Formulanya adalah M factorial kan? Formulanya adalah M factorial. Okey, bila kita susunkan semula empat susunan ni kan formula 4 factorial, 4 3 2 1. Okey, ataupun 4 factorial. Okey, itu untuk case jika dia bagi objek yang berbeza. Tapi masalahnya bila dia bagi objek yang secaman. Lampai ni secaman tak? Bila dia bagi objek secaman, maka kita kena bahagi dengan A factorial. Bagi dengan bilangan nombor secaman kan. Kalau ini. Okey, jadi inilah objek berbeza. Kalau dia objek berbeza tak apa, kita tak payah nak bahagi pun. Bahagi. Kalau tapi disebabkan dia berlakunya objek secaman, jadi kita kena bagilah A factorial. Okey, maka A dia apa? A-nya adalah ada 2. Dia punya secamannya adalah S. Jadi objek secaman A adalah sama dengan 2 kan? Okey, maka dia akan jadi 4 factorial bagi dengan 2 factorial. Okey, maka dapatlah 12. Okey, kalau kita susun semua sekali. Okey, tapi jangan lupa pada masa yang sama, okey, berlakulah biliatur, okey, pada talam worker. Okey, talam worker ni pun akan berlaku penyusunan A, U. Yang ini kita susun secara semua sekali. Okey, tapi yang ini adalah kita sekarang ni susun talang worker. Okey, pada masa sama pun susun worker dia akan berubah-ubah. Okey, tadi talang worker ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. Jadi bilangannya adalah 4. Ini talang worker ya. Okey, ini adalah secara keseluruhan. Okey, ini secara keseluruhan. Okey, jadi di mana dalam worker ni, okey, ada 4. Okey, jadi 4 dia akan susun. Mungkin dia jadi AAAU, AAUA, AUAA, UAAA. Okey, jadi di mana ada 4, maka kita akan tuliskan sebagai, kita akan susun semula dia akan jadi 4 factorial kan. Tapi ini pun berlakunya objek secaman.
Okey, di mana objek secamannya adalah A. Ada 3. Okey, maka kita akan masukkan 4 faktorial bagi dengan 3 faktorial. Maka dapatlah 4. Okey, jadi disebabkan dua perkara ni dia berlaku serentak dah, berlaku sekali dah. Jadi ini ada dah 12, ini susun kat luar. Okey, ini 4 ni susun kat dalam. Okey, jadi apa akhirnya kita kena tarafkan ya. Dua-dua ni kena tarafkan. Okey, ini yang susun kat luar tu ada 4. Susun keseluruhan dah ada 12. Maka bila dia tarafkan, maka akan jadi 4 kali 12, maka jadilah 48. Jadi jawapannya adalah 40. Nampak tak? Jawapannya adalah 48 ya. Okey. Okey, kita pergi ke soalan yang last tadi. Okey. Soalan last ni. Cari bilangan cara lumpur 4 tiji yang dapat dibentuk daripada tiji-tiji 2, 3, 5, 7. Jika lumpur tersebut adalah ganjil dan kurang daripada 5,000. Okey, soalannya nampak macam tak susah, tapi sebenarnya ini awak kena buat partition, kena pecah-pecah. Awak tak boleh buat satu kaedah untuk selesaikan soalan ni. Okey, sebab ini dia berlaku kes pertindihan. Okey, jadi kalau kita tengok pada soalannya, yang diberi pilihannya adalah tijinya adalah 2, 3, 5 dan 7. Okey, dia nak susun dalam 4 tiji. Okey, 4 tiji yang kurang daripada 5,000. Okey, bila dia kata kurang daripada 5,000 bermakna lumpur ni, lumpur gabungannya mesti tak boleh lebih dari 5. Kalau dia lebih 5, maksudnya dia nak lebih dari 5,000. Maksudnya yang tepat ni, okey, untuk yang tepat ni kita hanya boleh ambil, tepat ni hanya kita boleh ambil 2 dan 3 saja untuk kita masukkan. Betul. Okey, kita hanya boleh ambil 2 dan 3 untuk kita masukkan tempat pertama ni. Okey, dan seterusnya dia nak lumpur ganjil. Bila dia nak lumpur ganjil pula, kita nak tengok ke belakang pula. Yang first dia nak lumpur dia mesti lebih 5,000. Yang second dia nak lumpur ganjil. Okey, jadi kita kena ikut keutamaan, kita kena selesaikan 2 yang hujung dulu. Barulah yang baki tu baru kita masuk di tengah. Okey, kita kena selesaikan 1 dan selesaikan 2, lepas tu yang baki letak di tengah. Okey, jadi di mana untuk yang hujung ni dia nak lumpur ganjil. Okey, lumpur ganjil yang boleh kita masukkan kat hujung ni adalah 2, 5 dan 7. Okey, jadi ini merupakan kes bertindih ya. Bertindih disebabkan kalau awak perasan 2 tu dia boleh masuk kat 2 pula. Kenapa 2 ya? Okey, 3 tu dia boleh masuk kat 2 tempat. Masalahnya lumpur ni tidak boleh berulang. Bermakna kalau you meletak 3 depan, yang hujung ni tak boleh ada 3. Okey, betul. Faham? Kalau 3 kita dah letak ke depan, belakang tak boleh letak 3. Jadi kat ini, kes ini kita tak boleh terus ambil 2 pilihan. 2 pilihan kita tanda 2. Kalau kita tanda 2, dia bermakna nanti 3 ni dah tak boleh wujud ke belakang. Sedangkan kalau kita letak 2 ke depan, maka belakang kita boleh letak 3. Tapi kalau kita letak 3 kat belakang, ke depan, belakang tak boleh ada 3. Jadi jumlah pilihan kat belakang dah berlainan. Kalau kita letak 2, maka yang belakang kita boleh letak 3 lumpur. 5, 3 dengan 7. Tapi kalau kita mula dengan 3 ke depan, maka belakang tu cuma boleh letak apa? 3 dah dikeluarkan, cuma boleh letak 5 dan 7. Jadi jumlah pilihan kat belakang tak berubah. Ini kes yang berbeza. Jadi kat sini dah berlaku 2 kes. Jadi di mana kita tak boleh buat serentak. Ini kita tak boleh buat serentak. Kita kena pecahkan.
Okey, kita kena pecahkan kes 1 dan kes 2 baru kita tambah. Okey, tak boleh buat tak boleh buat sentak Jadi kita buatlah kes yang pertama dulu. Katakanlah kes pertama adalah kita masukkan 2 dulu. 2 kita masukkan. Okey, ke depan. Okey, kita pilih 2 masukkan ke depan. Nombor 2 yang jadi pilihan. Okey, bila 2 dimasukkan yang tepat ni, maka belakang tu kita dah boleh masukkan 3, 5 dan 7. Okey, di mana satu lagi kes tambah dengan ataupun tambah. Okey, kes yang keduanya adalah okey. Yang ini kalau kita masukkan 3. Bila kita masukkan 3, maka hujungnya kita hanya yang nombor ganjil kita hanya boleh ambil 5 dengan 7 saja. Okey, yang tepat dia nak lebih 5,000, nak kurang 5,000 kan? Nak kurang 5,000. Belakang dia nak ganjil. Itulah syarat yang dikenakan. Okey, ya, sambung. Okey, kita buat yang pertama dulu Bila pertama ni disebabkan dia nombor 2 je. Okey, 2 yang dimasukkan. Okey, jadi kalau 2 yang dimasukkan maka kita ambillah 2 ni dia 1 je kan. Jadi 1/1. Okey, darab dengan okey, yang ni ada 3. 3/1. Okey, dia 3/1 sebabnya dia 3 masuk 1 kan. Okey, jangan lupa bila awal dari sini dah masuk 1, ini dah satu masukkan, maka 2 lumpur dah dimasukkan. Bila 2 dimasukkan, jadi tinggal parking berapa? Okey, bila 2 dah dimasukkan. Okey, 2 dah dimasukkan. Okey, 3, 5, 7 dah dimasukkan. Salah satu lah kita keluarkan 1. Maka parkingnya ada 2. Okey, akhirnya parkingnya tinggal 2 saja. Jadi parkingnya 2 untuk masukkan tu dalam 2 tempat. Okey, ini untuk yang kes pertama. Untuk kes yang kedua, adalah okey. Jadi ini pun sama. 3 ni kita boleh masukkan. Jadi satu pilihan. 3 je yang kena masukkan. 1/1. Okey, masuk dalam satu tempat. Darab dengan ini 2 pilihan boleh masukkan dalam satu tempat. Okey, dan dah sekali jangan lupa buang mana yang kita dah masuk. Dah masuk 3, masuk 5, 7. Salah satu dah masuk, kita buang 1. Maka parkingnya tinggal 2. Jadi 2/2 juga. Okey, maka kita kirakan ni. Okey, lepas tu selesaikan. Ini dapat 6. Ini 2 dapat 4. Tambah 4. Jadi jumlahnya 10. Okey, jumlahnya akan jadi 10 Okey, kalau guna yang betul pendarapan. Okey, disebabkan 1 je, ini satu pilihan je, maka 1 lah. Okey, di mana yang hujung ni ada 3 pilihan, maka 3. Okey, jadi bila 2 dimasukkan, 3 pilihan tapi masukkan 1 dimasukkan, maka tinggal 2 je lah pilihan. Jadi 2 faktorial ataupun 2 kali 1. Untuk yang hujung ni 3 ada 1 je, lumpur 3 yang boleh dimasukkan ke depan. Yang hujung ni ada 2 je boleh dimasukkan. Bila setelah masukkan 1-1, jadi 2 lumpur diambil, maka tinggal lagi 2 pilihan je. Pakainya 2 pilihan boleh masuk ke tengah. Jadi 2, 1. Okey, jadi dapatlah 4. Okey, dah selesailah kita punya topik pidato pada hari ini. Okey, jadi okey, saya nak ambil masa sikit lagi. Okey, jadi di mana ni kesimpulan ni? Okey, kesimpulannya tolong saya nak awak tolong salin Okey, salin kat mana-mana kertas. Okey, dalam MPN tu maksudnya dia bagi objek, semua objek diberi dan semua objek akan disusun semula.
Okey, semua objek akan disebut semula. Maksudnya n objek yang diberi dan n objek yang akan diambil. Okey, semua diambil. Maka kalau dalam bentuk linear, maksudnya dalam bentuk linear maksudnya dia susun dalam sebaris. Okey, maka kita akan formulanya adalah n factorial. Formulanya n factorial. Okey. Jadi di mana kalau untuk yang ni. Okey, kalau MPR maksudnya objek yang diberi tak sama dengan yang diambil. Okey, kalau 5 bagi 5 ambil 3. Okey, maka formulanya akan jadi n factorial bagi dengan n tolak a factorial. Itulah dia punya rumus ni. Okey, untuk yang bulatan pula. Bulatannya adalah rumusnya adalah kalau semua diberi tu formulanya ada apa? Formulanya adalah n factorial bahagi dengan jumlah bilangan kan. Okey, jumlah bilangan yang sama. Okey, jumlah bilangan objek. Ni formulanya. Okey, dia bagi dengan n factorial bagi dengan jumlah bilangan objek kan. Okey, kalau 3 bagi 3 lah. Okey, jadi di mana dia juga boleh jadikan n tolak 1 factorial. Boleh jadikan n tolak 1 factorial. Okey, macam mana boleh jadi n tolak 1 factorial? Okey, n factorial bagi n bersama dengan n factorial tu bersama dengan n, dia mula n kan? Taraf dengan dia makin berkurang kan? Makin berkurang dia akan jadi n tolak 1. Lepas tu dia akan jadi n tolak taraf dengan n tolak 2 dan sebagainya, dia sampailah n tolak 2, lepas tu sampailah makin kurang sampailah dia 1 kan. Sampailah jadi 1. Bagi dengan n. Jadi kat sini, okey, bila dia bagi n, apabila kita kerahkan n ni, maka dia tinggal yang belakang. Bila tinggal belakang ni, ini adalah n tolak 1 lah. Dia punya objek dah jadi n tolak 1. Dia objeknya dah jadi n tolak 1. Dia makin berkurang sampai 1 kan. Ini dah dilamakan sebagai factorial. Maka akan jadi dia boleh singkatkan jadi n tolak 1 factorial. Ini pun boleh. Okey, yang ini pun boleh formulanya. Okey, maka untuk yang kalau dia untuk yang MPR pula. Okey, kalau dia ambil semua, maka dia n factorial lah. Tapi kalau dia objeknya yang diambil bukan semua. Okey, maka dia akan jadi NPR bagi dengan n. Kalau objek yang dipilih tu bukan semua. Okey, maka akhirnya tadi dah pernah buatkan. Okey, awak boleh tengok balik lah. Okey, yang ini n tolak a factorial, lepas tu tak bahagi dengan n lagi. Ini a yang bukan n ya, sorry. Salah tulis. Okey, last kali kalau rantai maksudnya tambah arah ya. Dia tak kira arah macam yang maning tadi tu. Okey, dengan bulatan dia sama-sama je. Cuma lantai adalah sama dengan bulatan bahagi 2. Bulatan bahagi 2. Okey, maka dia akan jadi n tolak 1 factorial bagi 2 ataupun sama dengan n factorial bagi dengan 2n. Okey, yang sebelah ni pula NPR bagi dengan 2A sama dengan n factorial bagi dengan 2A n tolak A factorial. Okey, cuma bezanya itu bulatan dia ambil kira arah. Utama arah. Okey, kalau yang rantai tidak ambil kira arah. Sebab dia sama. Okey, kalau arah tu ada arah lawan jam dengan arah ikut jam lawan jam ikut jam ikut lawan jam. Okey, jadi rasa ini dah pembelajaran yang awak dah belajar pada hari ini. Okey, sudah selesaikan topik pidato. Maka di mana kalau sekiranya ada belajar yang tak faham, you boleh rujuk balik video, tengok balik video. Okey, video ni belum masa sikit untuk kita proses sebab video ni agak panjang juga. Okey, jadi kalau sekiranya ada yang tak faham, mohon tanya dalam grup Okey, di mana yang kerja rumah untuk hari ni nanti saya up dalam Telegram, up dalam grup. Okey, lepas tu saya lupa nak ambil kehadirannya. Nanti selepas ni saya terus upkan kehadirannya. Nanti awak take kehadiran.
Okey, rasanya itu saja untuk hari ini. Kita akan jumpa pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih. Bye-bye, sayonara. Tata. Terima kasih, sir. Terima kasih, Terima kasih, sir. Terima kasih, sir. See you then.